Pakatan Harapan semakin terdesak. Hanya Guan Eng sahaja yang betul? Barisan Nasional bukan parti komponen Perikatan Nasional, kata Zahid. Pakatan Harapan dan Warisan patut bersyukur, kata PAS. Perikatan Nasional menyifatkan pihak yang mempersoalkan pendaftaran parti sebagai terdesak dan ketandusan isu dalam menghadapi kempen pilihan raya negeri Sabah yang baru bermula. Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Hamzah Zainuddin berkata, bukan saja pendaftaran parti itu diluluskan, malah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga turut meluluskan logo parti itu. Pihak tersebut sebenarnya bimbang dan terancam apabila melihat penerimaan baik rakyat terhadap Perikatan Nasional kebelakangan ini. Selaku Setiausaha Agung Perikatan Nasional, saya ingin menegaskan bahawa pendaftaran Perikatan Nasional telah diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS pada 7 Ogos 2020 dan teratur mengikut Akta Pertubuhan 1966 seperti dilampirkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga telah meluluskan permohonan pendaftaran logo Perikatan Nasional untuk digunakan sebagai lambang di atas kertas undi, dan semua calon Perikatan Nasional yang bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional telah diumumkan layak untuk bertanding pada hari penamaan calon 12 September 2020 lalu, katanya pada satu kenyataan. Hamzah turut menyertakan surat SPR yang meluluskan logo Perikatan Nasional. Surat berkenaan ditandatangani Setiausaha Bahagian Perjalanan Pilihan Raya Zakwan Abdul Halim yang antara lain memaklumkan kelulusan permohonan penggunaan logo Perikatan Nasional. SPR juga memaklumkan kebenaran logo berkenaan digunakan dalam mana-mana pilihan raya. Terdahulu sebelum ini, Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Muhammad Akin menggesa agar Perikatan Nasional menjelaskan mengenai status pendaftarannya. Seandainya Perikatan Nasional masih belum didaftarkan secara rasmi, saya mendesak agar pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengambil tindakan serta-merta dengan membatalkan pencalonan semua calon-calon yang bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional, katanya dalam satu kenyataan. Ini selepas Naib Ketua Pemuda PKR Syed Badli Shah Syed Osman mendedahkan cariannya tidak menemui sebarang rekod berhubung pendaftaran gabungan itu di laman sesawang ROS. Susulan itu, ROS dalam satu kenyataan memaklumkan pendaftaran gabungan Perikatan Nasional telah diluluskan dan berkuat kuasa pada 7 Ogos lalu menurut Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Bagaimanapun, ROS berkata maklumat berkenaan kelulusan sesebuah pertubuhan termasuk Perikatan Nasional dikemaskini secara automatik setiap 2 bulan. Kelulusan Perikatan Nasional hanya akan tertera dalam carian umum laman sesawang ROS pada awal Oktober 2020 memandangkan ia diluluskan pada Ogos 2020, kata kenyataan itu. Sementara itu, Hamzah berkata Perikatan Nasional akan terus memperkasakan jenteranya dalam memastikan kemenangan semua calon yang bertanding dan yakin bahawa isu palsu yang berunsur fitnah dan berniat jahat tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan para pengundi untuk memilih Perikatan Nasional sebagai parti yang prihatin membela rakyat, katanya lagi. Bagi Lim Guan Eng tak ada siapa yang betul, dia seorang saja yang baik. Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak perlu terkesan dengan dakwaan Lim Guan Eng. Kononnya ia bukan model terbaik untuk Sabah. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kritikan Setiausaha Agung DAP itu perlu dijadikan cabaran untuk menguatkan parti dan menyusun strategi demi menghadapi pilihan raya negeri Sabah pada 26 September nanti. Kita jangan terkesan ambil itu sebagai cabaran, kita perkemas. Susun strategi, susun jentera. Orang nak cakap, cakaplah. Bina kekuatan sendiri, jangan peduli orang. Kadang-kadang, we listen to a barking dog, but we never reach our destination. Saya tidak cakap Guan Eng anjing yang menyalak. Itu perumpamaan English yang mengatakan, jangan dengar perkara-perkara seperti itu. Nanti tidak sampai ke destinasi, katanya yang mesra dengan nama Tok Mat kepada pemberita ketika melawat markas PDM Inubai di Tenum. Beliau berkata demikian mengulas mengenai dakwaan Guan Eng bahawa GRS lemah dan tidak stabil dan gabungan Parti Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bukan model yang baik untuk Sabah. Tok Mat selain itu sempat berseluruh mengatakan beliau telah menjangka Guan Eng bakal mengeluarkan kenyataan itu kerana Setiausaha Agung DAP berkenaan sentiasa merasakan hanya dirinya yang pandai dan baik. Tak mengapa, itu cakap Guan Eng. Bagi Guan Eng, tidak ada siapa yang betul. Dia seorang sahaja yang baik. Tak hairanlah dia nak cakap begitu. Bagi Guan Eng, tidak ada siapa yang baik.
Tidak ada siapa yang cerdik, tidak ada siapa yang pandai, dia seorang sahaja, tambahnya. Pada masa yang sama, timbalan Presiden UMNO itu berkata bahawa Parti Warisan Sabah bermain silap mata apabila mengatakan pihaknya bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan setelah gagal menjadi kerajaan yang bertanggungjawab. Pakatan Harapan adalah sebuah kerajaan yang gagal mentadbir negara. Kata Muhammad Hassan, Warisan bukan sahaja bertanggungjawab mendukung penubuhan kerajaan dengan menyokong Pakatan Harapan pada PRU14, malah telah mengecewakan rakyat Sabah kerana gagal menjadi kerajaan negeri yang baik. 2 tahun di bawah Pakatan Harapan, Warisan tidak boleh kata bukan sebahagian Pakatan Harapan kerana Pakatan Harapan ditubuhkan atas dukungan Warisan tapi pandai main silap mata. Maka saya nak katakan, Pakatan Harapan adalah sebuah kerajaan gagal mentadbir, diberi peluang rakyat Malaysia dan rakyat Sabah dengan janji-janji, berjanji hingga bulan dan bintang. Nak janji semua percuma sehingga rakyat Sabah terpesona, katanya kepada pengundi di markas PDM Inubai. Warisan katanya bukan sahaja gagal membawa pembangunan, malah timbalan Presiden UMNO parti itu juga mendakwanya gagal meningkatkan prestasi ekonomi Sabah dan taraf kehidupan rakyat. Tetapi apa yang terjadi? 2 tahun mereka mentadbir, rakyat semakin menderita. Ekonomi negara kita gagal. Daripada negara yang begitu bagus diurus baik di bawah kerajaan, di bawah Datuk Seri Najib Razak, Sabah 7 tahun berturut-turut, ekonomi berturut sehingga berkembang melebihi paras pertumbuhan ekonomi negara. Tambahnya, bagi Muhammad, sepatutnya Sabah tidak jatuh ke tangan Warisan kerana Barisan Nasional yang memenangi pilihan raya sebelum ini. Namun, parti yang diterajui Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal itu bertindak secara tidak demokratik. Kita Malaysia dan Sabah menderita sehingga Sabah dibubarkan sebab mereka Warisan takut walaupun terbubar secara tidak demokratik. Sabah sepatutnya tidak jatuh ke tangan Warisan kerana Barisan Nasional menang pada PRU sebelum ini, katanya lagi. Justeru pada PRN kali ini, tambahnya, Barisan Nasional mahu menjadi kembali mentadbir di Sabah dan mengembalikan kestabilan ekonomi negara itu. Kita hendak autonomi Sabah diberikan kepada kita supaya dapat mentadbir Sabah, ujarnya. Tetapi BN, terutamanya UMNO, bukan parti komponen kepada Perikatan Nasional. Walaupun pendaftaran Perikatan Nasional telah diluluskan, namun Barisan Nasional tetap bukan parti komponen dalam gabungan tersebut. Itu penjelasan pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, berhubung kenyataan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS bahawa Perikatan Nasional telah pun didaftarkan. Barisan Nasional memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional berdasarkan kepada sokongan ahli-ahli parlimen. Sokongan Barisan Nasional, terutamanya UMNO, bukan parti komponen kepada Perikatan Nasional. Itu telah saya jelaskan beberapa kali. Keputusan itu dibuat berdasarkan kepada keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO. Katanya selepas bersama dengan pengundi-pengundi di PDM Keramat, Kampung Pukat, bagi Dun Tanjung Batu. Hadir sama calon Barisan Nasional bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Andi Muhammad Suradi Bandi, dan calon Dun Kukusan Cahaya Sulaiman. Kelulusan pendaftaran Perikatan Nasional disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menerusi satu kenyataan. Menurut kenyataan ROS, Perikatan Nasional telah didaftarkan melalui pengeluaran sijil pendaftaran PPM 019140708-2020 yang dilulus dan ditandatangani oleh pendaftar pertubuhan pada 7 Ogos 2020 di bawah kategori politik selaras dengan peruntukan Akta Pertubuhan 1966 Akta 335. Kenyataan ROS menyusul selepas Naib Ketua Angkatan Muda PKR Syed Badli Shah Syed Osman mendakwa Perikatan Nasional tiada rekod dalam pendaftaran ROS. Ditanya mengenai status gabungan itu kepada Barisan Nasional, Ahmad Zaid berkata, semua komponen parti itu tidak menyertai Perikatan Nasional dan masih bersama Barisan Nasional. Tidak ada satu parti dalam Barisan Nasional pun yang sertai Perikatan Nasional kerana Barisan Nasional terdiri daripada 4 parti iaitu UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Keempat-empat parti ini bukan gabungan dalam Mufakat Nasional, tetapi ahli-ahli parlimen kami menyokong kerajaan Perikatan Nasional sebagaimana yang telah kami kemukakan kepada Yang di-Pertua Agong ketika akuan bersumpah atau SD. Ahli-ahli parlimen dibuat untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Walaupun kami bukan parti dalam Perikatan Nasional, tetapi jelas bahawa kerjasama di PRN Sabah terjalin dengan baik. Malah kami juga buat penyelarasan di peringkat negeri dan kami turunkan di peringkat DUN dan juga di peringkat PDM, jelas Ahmad Zaid lagi. Sebelum ini, Setiausaha Agong Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa memaklumkan Barisan Nasional dan UMNO tidak berhasrat
untuk menyertai gabungan Perikatan Nasional sebagai gabungan parti politik. Barisan Nasional dan UMNO bagaimanapun tetap menyokong kepimpinan Muhyiddin dan mengalu-alukan kehadiran Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu sebagai sebahagian daripada Mufakat Nasional. Warisan dan Pakatan Harapan sepatutnya bersyukur kerana PAS tidak bertanding pada pilihan raya negeri di Sabah. Malah mereka sepatutnya sujud syukur di atas pengorbanan PAS yang hanya memberikan sokongan kepada rakan dalam Mufakat Nasional, Barisan Nasional untuk bertanding pada pilihan raya negeri berkenaan. Pandangan itu dilontarkan Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, apabila melahirkan kehairanan terhadap sikap pemimpin Warisan dan Pakatan Harapan yang cuba memperkecilkan PAS apabila tidak bertanding pada pilihan raya negeri di Sabah. Tuan Ibrahim mendakwa Warisan dan Pakatan Harapan hanya mahu melihat berlakunya pecah undi sekiranya PAS bertanding di pilihan raya negeri berkenaan dan perkara itu sememangnya diharapkan oleh mereka. Pembangkang memang suruh kita masuk supaya pecah undi. Sepatutnya sebagai pembangkang, bila PAS tak masuk atau tidak bertanding, dia kena bersyukur sebab undi dia itu. Tetapi kenapa pembangkang marah sangat bila PAS tak bertanding? Sebab dia gagal memecahkan undi, sebab itu dia marah. Sebab itu pembangkang bila PAS tak masuk, dia kena sujud syukur, katanya ketika ditemui selepas mengadakan tinjauan di Kampung Felkra, Semungkis. Menurut Tuan Ibrahim, PAS akan sentiasa bersolidariti dengan rakan sekutunya di dalam Mufakat Nasional untuk saling membantu bagi mencapai kemenangan dalam apa jua pilihan raya, dan perkara itu akan berterusan sehingga pilihan raya umum PRU. Walaupun PAS tak bertanding, tapi dalam Mufakat Nasional kita bantu kawan-kawan kita. Waktu susah kita kena tolong. Bagi kita, yang penting adalah kita kena beri solidariti bersama dalam menghadapi cabaran pilihan raya. Itu yang kita lakukan. Walaupun ada 10 pilihan raya kecil, PAS tak bertanding, tapi kita turun macam biasa berkempen. Di Sabah juga, kita akan turunkan jentera, ujarnya. Sementara itu, ketika diminta memberikan pandangan mengenai peletakan jawatan Datuk Husam Musa sebagai Naib Presiden Amanah, Tuan Ibrahim berkata, itu hak beliau untuk membuat keputusan yang berkait dengan partinya. Bagaimanapun, Tuan Ibrahim menyatakan PAS sentiasa terbuka sekiranya Husam mahu menyertai kembali parti itu pada bila-bila masa. Itu urusan dalaman Parti Amanah lah. Tapi PAS sentiasa terbuka untuk mana-mana pihak. Kalau rasa tak selesa dengan yang lain, join kita, tiada masalah, katanya. Husam pernah menjadi Naib Presiden PAS sebelum dipecat daripada parti pada 2016 dan kemudian mengumumkan menyertai Amanah. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.